Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minar rasyidin. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, limpah kurnia Allah kepada kita begitu luas. Sedikit ikhwan sebagai penambahan, Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran menyebut kedudukan salat dengan tiga martabat ataupun tiga tabaqat. Bila Allah sebut tentang salat dalam Quran ni, Allah guna dia punya ayat dalam tiga jenis, tiga suasana, tiga iklim kita kata. Pertama, bila Allah sebut tentang salat dalam Quran, Allah guna sirah bahasa fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Allah guna perkataan salat dalam bentuk sembahyang. Allah kata fasalli li rabbika, maka salatlah bagi Tuhan kau. Wanhar, dan sembelihlah, bersembelihlah. Han, wanhar, bersembelihlah unta, ataupun kita terjemah literal, berkorbanlah, berkorban, nahar. Menyebabkan ayat ini, kerana ada ayat ini, para ulama kita mentarifkan salat dengan makna ibadatnya khusus tadi. Sebab Allah guna perkataan fasalli li rabbika dengan makna kata sembahyang. Ada takbir, ada perbuatan rokok, semua dia bagi salam. Itu nada yang pertama Allah Ta'ala sebut salat dalam Al-Quran. Betapa salat merujuk kepada makna kena ada pergerakan tertentu, perkataan tertentu, syarat tertentu berdasarkan ayat ni. Ini kita kata martabat yang pertama. Jadi kalau orang tu kata dia salat, dia tahu makna salat, tapi dia tak sampai pada makam yang pertama ini, maka dakwaan dia kepada salat itu menjadi gugur. Macam tadi, orang itu dia kata dia kenal Tuhan, tapi dia tak salat. Bermakna dia canggah dengan ayat ni. Fasalli li rabbika wanhar. Salli dan nahar. Jadi salli diterjemah dengan sembahyang. Satu. Yang kedua, bila Allah Ta'ala sebut tentang salat dalam Baqarah, dalam suratul Baqarah, dalam ayat 152 mungkin, Allah Ta'ala guna perkataan dia alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim warahmah. Allah guna perkataan ulaika alaihim salawatun min rabbihim warahmah. Pada ayat ni Tuhan meletakkan salat dengan makna rahmah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itulah orang yang mendapat salat daripada Tuhan mereka. Apa makna orang itu mendapat salat daripada Tuhan mereka? Maka ahlul lughah, ulama bahasa menyatakan rahmat. Maksud mereka mendapat sembahyang dari Tuhan mereka. Allah guna dengan plural. Ulaika alaihim salawatun. Di perkataan plural dari salat, kerana di ujung tu Tuhan kata rahmah, kalimah ujung menafsirkan kalimah awal. Maka Allah menyatakan salat di sini dengan makna rahmah. Rahmah artinya suatu kasih sayang, satu limpahan kurnia Allah. Jadi pada label ini Allah
menampakkan kepada kita solat itu adalah hubungan kasih sayang antara dia dengan kita ataupun antara kita dengan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala ketika menyebut perkataan salat dalam Baqarah, dalam At-Taubah 103, tadi Baqarah 157, ini Taubah 103. Allah menggunakan perkataan, Allah kata wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Allah guna perkataan ini, Allah kata wasalli alaihim inna salataka sakanan lahum. Allah kata dan salli alaihim, dan sembahyanglah ke atas mereka. Sesungguhnya sembahyang engkau ke atas mereka mententeramkan mereka. Di sini label ini para ulama kata kerana ayat ni dia berkenaan dengan zakat, maka Allah guna perkataan wasalli alaihim, merujuk kepada salli di sini. Walaupun kalimah dia salat, tapi kerana dia duduk di dalam bab zakat, maka dia menjadi makna doa. Wasalli alaihim dengan makna dan berdoalah engkau Muhammad kepada mereka, inna salataka, sesungguhnya doa engkau kepada mereka sakanul lahum, mententeramkan jiwa mereka. Jadi Allah Ta'ala menyebut tiga keadaan, tiga martabat. Bila Allah sebut tentang salat, Allah bawa dengan tiga cerita. Pertama, salat dengan makna hakikat salat tadi. Kedua, salat dengan makna kasih sayang. Dan yang ketiga, salat dengan makna doa. Seperti Nabi menyebut kepada Abdullah bin Abi Aufa ketika dia bagi zakat. Nabi kata sepatah, Allahumma salli ala Abi Aufa. Ya Allah, berilah sembahyang kepada Abi Aufa. Apa makna dia? Allahumma salli ala Abi Aufa. Macam kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah salat kepada Muhammad. Di situ salat dengan makna selawat, kebaikan. Maka ya Allah, berilah kebaikan kepada Abi Aufa, dengan makna kata terimalah doa aku untuk dia ya Allah. Beri aku doa kebaikan pada dia, hang terimalah doa ni, berilah kebaikan pada dia. Karena itu ikhwan, yang menjadi tazkirah kita di sininya ialah bukan cara kita salat, tetapi muatan kepada salat itu. Bila kita salat, ketiga-tiga makna ni kita kena selaraskan dalam jiwa. Apa dia? Salat itu adalah suatu ibadah yang bermuatankan doa, dan dia adalah hakikat peribadahan dalam bentuk ibadat yang khusus tadi, salat, dan dia adalah lambang hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi ketika satu orang tu dia mendidik anak dia untuk salat, macam Allah sebut dalam surah Luqman, ya bunayya aqimis salah, anakku, dirikan olehmu akan sembahyang. Maka kita kena pastikan dalam pendidikan anak-anak kita, dia tahu kaifiat sembahyang, cara sembahyang, dan dia tahu peradaban jiwa tentang solat. Dia tak boleh sembahyang gopoh, sebab ini bukan kerja orang yang ada hubungan jiwa, kasih sayang. Tak. Diberi suatu nilai ibadat yang begitu terbaik daripada hati kita, sebab dia adalah simbol rahmah Tuhan ke kita. Tuhan dah tunjuk dah rahmah dia ke kita. Dengan cara apa? Dia pendekkan waktu salat, dia pendekkan rakaat salat, dan dia besarkan ganjaran salat. Untuk apa? Pertama, tak mengganggu urusan hidup kita. Kita hidup ni ma'aish kita ni, kehidupan dunia kita ni besar. So Allah tak mau ganggu kita mencari kesenangan dalam dunia. Maka dia kerat waktu sembahyang jadi 5, supaya kita tak jadi penat dengan sembahyang, tak jadi letih dengan sembahyang. Kita sebenarnya bukan letih sembahyang, kita letih dengan hidup. Letih tu kita bawa pergi sembahyang.
Bukan kita letih kerana sembahyang. Satu orang kata saya letih sembahyang, tak ada. Tak letih. Kita letih dengan penyakit. Orang kecil mana? Letih dengan apa? Dengan penyakit lah. Bukan dia letih kerana sembahyang. Bila ada gula naik dia sembahyang, dia letih lah. Tapi bukan kerana sembahyang tu dia letih. Maka bila Allah Ta'ala bagi benda ni pada kita, ikhwan, Allah nak kita urus hidup kita dengan baik, dan Allah tak benarkan kita tinggal sembahyang. Tak benarkan. Apabila kita tinggal sembahyang, artinya hakikat rahmat kita dengan Tuhan terputus. Satu orang mempunyai hubungan cinta dengan satu orang, hubungan tu akan retak di mana? Bila tak berhubung. Retaklah hubungan. Suami isteri tak berhubung. Mazhab Syafi'i ada hukum. Suami isteri yang tak berhubung 6 bulan cukup dan ke atas, talak boleh jatuh. Kerana dah habis rosak makna mawaddah, sakinah dan rahmah. Tak boleh suami tinggalkan isteri lebih daripada tu, isteri tak bertegak siapa dengan suami lebih daripada jarak tu. Rumah tangga akan hancur. Walaupun dia kata tak hancur, sebenarnya hancur. Sebab itu bukan makna rumah tangga dibina. Dibina di atas sakinah, mawaddah dan rahmah. Satu orang, satu hari suntuk. Dia tak letak dai dia tak ambil ayat sembahyang sujud pada Allah, dia tak puji Allah. Allah memperuntukkan dalam salat ni, ikhwan, doanya sangat luar biasa. Antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini wajburni warzuqni warfa'ni. Itu adalah hidup kita total. Sihat, kecukupan, rezeki, dan diangkat. Warfa'ni, martabat diangkat. Tuhan yang ajak kita baca benda tu pada rukun yang singkat. Tuhan tak melupakan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Start dengan Allahumma ghfirli warhamni wahdini. Ya Allah, ampunkan saya, rahmatilah saya, hidayahkan saya. 3 untuk akhirat kita, jiwa. Lagi ke bawah, wa'afini, kesejahteraan, kesihatan, wajburni, kecukupan, yang mana hidup kita kurang minta Allah tampung, warzuqni, rezeki, warfa'ni, ketinggian perubahan hidup. Semua untuk hidup kita. 3 untuk Tuhan, 4 untuk hidup kita. Allah susun. Dan Allah kita minta kepada Allah setelah kita sujud, kita duduk antara 2 sujud, saat lagi nak sujud balik, Allah letak doa ni pada waktu emas dalam solat. Punya dia jaga. Tapi bila kita masuk dalam solat, kalau kita tak melihat solat itu suatu rahmat Tuhan pada kita, kita akan masuk dengan penuh gopoh. Kerana itu, kenapa Allah syariatkan kepada kita juga, selain daripada sembahyang 5 waktu, kita bangkit tengah malam solat. Ya, di kehidupan kita. Kita minta pada Allah pada waktu yang syahdu, ketika itu tak ada orang tengok kita. Kita aja dengan Tuhan. Kita mula mengamalkan ketiga-tiga martabat salat dalam Al-Quran tadi, kita dengan Tuhan. Salat, martabat doa, merayu ke Tuhan. Tapi doa macam mana? Doa kita abang awal tadi, doa yang memiliki nilai tadarru', kerendahan, merayu-rayu, terkulai di hadapan Tuhan. Kata seorang yang terkenal, dalam syair dia, Syauqi ahli pesyair terkenal, ketika dia nak gambarkan solat dengan makna bahasa doa, dia nak bagi gambaran, dia buat satu syair. Dia kata, aku boleh menggambarkan, bila kita tu orang tu dia semayang tengah malam ke, semayang 5 waktu, dia duduk merayu-rayu pada Tuhan, Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini wajburni warzuqni warfa'ni. Dia duduk minta pada Tuhan. Dia kata gambaran dia macam satu orang anak berkata pada ibu dia,
Kata ibu, kalau kau tak kesian pada aku, siapalah kesian pada aku? Kalau kau tak bagi aku makan, siapa lagi yang nak bagi aku makan? Ibu, kalau sakit aku kau tak rawat, siapa yang mampu rawat sakit aku, ibu? Kalau kau tak simpati dengan aku, adakah manusia lain boleh simpati pada aku macam kau simpati pada aku? Ibu, kalau kau tak boleh memaafkan aku, ibu, adakah orang boleh memaafkan aku seperti mana kau maafkan aku? Kita merayu-rayu depan Tuhan. Itu makna tadarru'. Bukan kita minta dengan hati yang takabur tadi. Rabbighfirli warhamni. Tuhan ampunkan aku. Ini sudah jadi ayat perintah. Kalimah tu mungkin boleh tinggi sebab nada kita tinggi, tapi kerendahan jiwa itu kena ada mukhbitin. Jiwa jatuh. Suara tak boleh nak buat apa. Kita ada sahabat kan dalam hadis Muslim, Sabit bin Qais. Dia suara tinggi sehingga dia tak keluar. Bila turun surah Hujurat ayat 2, dia tak keluar rumah. Dia kata aku ahli neraka, aku ahli neraka. Sebab ayat tu kata la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan duk angkat suara. Dia kata pira aku. Nabi tanya mana dia? Kata dia tak keluar rumah. Nabi cari kawan yang dekat duduk rumah dia. Jumpa Sa'ad bin Mu'az, ahli syurga. Kita tanya Sa'ad dia. Kata aku nak pergi mengaji buat apa? Aku ahli neraka. Hampa semua tahu. Kalau bercakap dengan Nabi, suara siapa naik, suara siapa tak dengar. Orang tak dengar suara Nabi, orang dengar suara aku. Ayat kata jangan angkat suara, tapi aku nak kontrol macam mana suara aku. Aku nak sembahyang macam mana, suara aku macam ni. Nabi kata, dah Sa'ad, ayat ni bukan pasal suara hang ahli syurga. Ayat ni pasal orang munafik yang tidak beradab ketika memanggil kekasih Allah, Muhammad, 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 daripada belakang bilik Nabi. Dia tak reti hormat kat Nabi. Ayat ni tak kata kat hang, bal anta bal huwa min ahli jannah. Kau Sabit ahli syurga, kau bukan ahli neraka. Jadi suara kita tak boleh kontrol tu kita punya ni, tapi kerendahan jiwa itu kita boleh didik. Merayu-rayu minta pada Tuhan. Kenapa ikhwan? Kerana itu adalah muatan solat. Dia kena bersifat doa, dia kena bersifat hakikat solat tu kena ada takbir. Lepas tu geng-geng hak duk kata makrifat lah, cekelat apa kata tu pokok ni, tak sembahyang. Dia telah membuang satu makna salat mengikut kalamullah. Jadi kerana itu yang mereka dakwa itu batil, mungkar dan sesat. Kata yang terkenal, mati dia seorang Mesir, Syekh Sya'rawi Mutawalli. Sya'rawi Mutawalli, apa dia kata? Dia kata kalau Rasulullah itu orang yang paling Allah kasih dengan martabat yang tinggi, solat sampai bengkak kaki dan sampai mati, martabat apa yang mereka ni miliki sampai tak solat? Adakah Tuhan akan benarkan Muhammad salat dan membiar manusia sehina mereka tak solat? Kalau ada manusia boleh tak solat, orang itu mestilah pemimpin para nabi dan rasul. Bukan ni orang Penang kata apa ni? Ni. Kamjat ni. Kamjat ni bahasa Penang maksud dia kacang yang tak ada dia ada kulit tapi tak ada kacang tu. Kita cara orang main letak kan, kita pun pegang cara picit tu kira nak picit kosong. Kamjat betul hang. Dia kata, hang bagi satu benda kat aku nampak macam gah tapi apa pun tak ada. Itu orang panggil kamjat. Asal bahasa Urdu. Bahasa Urdu dia kawan yang tikam belakang pun dia panggil baut haramzadeh. Maknanya hang ni betul-betul hang tak guna betul, hang bagi kacang, kulit kacang tapi kacang tak ada. Dia kata dia sembahyang, dia kata dia kenal Tuhan, tapi yang Tuhan sebut satu pun tak ada. Jadi kerana itu ikhwan, untuk capai kepada martabat ini dia tidak ada jalan melainkan kita kena apa ikhwan? Kita kena jadikan Nabi kita Muhammad sebagai contoh. Kerana Allah letak di situ. Dan kita tak akan sampai kepada martabat kasih Allah sehinggalah fattabi'uni. Allah jawab, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Supaya sembahyang tu menyebabkan dosa kita terampun,
dan mengangkat martabat kita menjadi orang dicintai oleh Allah, kena ikut cara Nabi. So kita kena didik macam mana Nabi salat secara zahir dan macam mana jiwa Nabi dalam salat, kita kena didik. Sekarang bahagian pertama kita dah lulus, alhamdulillah. Kita dah tahu dah Nabi salat lagu mana. Perjuangan kita dalam berbaki umat ni, jiwa tu. Macam mana Nabi boleh doa sampai Nabi kata, Bilal, arihna ya Bilal bis salah. Kau rehatkanlah aku Bilal dengan salat. Qurratul aini fi salah. Tenteram hati aku wahai Bilal ketika aku salat. Tenteram hati aku Bilal. Itulah pendidikan yang kita kena bawa. Kita taklah banyak kerja sangat. Bahagian pertama kita dah banyak dah selesai. Bahagian kedua, untuk anak-anak kita tak mau dia solat, baju dia isbal, dia ambil wuduk tak betul. Kasih sayang jenis apa nak tunjuk ke Tuhan? Daripada awal lagi dia sembahyang mata sana mata sini, kita tak ajak dia macam mana baca gopok, kalang kabut. Ialah memang dia itu muda, tetapi kalau tak diajak, muru auladakum bisalah wa hum sab'in, umur 7 tu tak diajak, itu yang akan dipakai bila dia akhir balik. Jadi itulah saya merasakan ikhwan perkara yang mesti kita tahu daripada masa ke semasa. Cukuplah tambahannya pendek. Kot ada soalan-soalan nak tanya. Saya nak respon tadi sahabat Nazri sebut tadi tentang ramai orang. Ini jawab soalan bahagian itu kuliah dah habis dah. Ramai orang mengaku rukun iman begitu dahsyat dia apa, keyakinan dia pada Tuhan begitu tinggi, tapi solat tak ada. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kata Imam Ghazali, Hujatul Islam, dia kata apa ikhwan? Dia kata apa saja yang berlaku dalam hidup kita ni, tingkah laku kita, ataupun dia kata ketika kita berhadapan dengan satu situasi yang buruk, apa yang keluar pada mulut kita? Apakah yang kita buat dulu? Dia kata benda tu tidak ada apa-apa, melainkan Tuhan tajalli diri kita yang sebenar. Dia satu tajalli, pengeluaran. Tuhan keluar. Jadi satu perkara besar. So kita tak boleh kontrol kemarahan kita. Itulah kita. Yang selama ni kita boleh kontrol, itu satu lakonan. Hakikat kita ni, tu Nabi kata sadmatil ula. Pada wanita tu, Nabi kata pada dia, isbiri, kata kak sabar, anak kak mati. Dia dengan tak tengok apa, dia kata bukan anak mati, hang tak tahu rasa aku ke mana. Nabi pun tak layan, Nabi pergi. Sampai sahabat mai tegur, "Huwa Rasulullah." Barulah pergi jumpa. Nabi kata dekat dia, "Kak sabar pada pukulan yang pertama. Kalau dah kak kata lebih kurang ke Tuhan, lepas tu baru hurut dada, kena sabar. Kak bukan dah orang yang sabar. Kak adalah orang yang tidak sabar." Jadi kalau satu orang, dia ada yakin dengan Tuhan, tapi dia tak sembah Tuhan. Oh, ikhwan, ini dia telah merosakkan makna la ilaha illallah, hanya Allah disembah. Maka Allah kata, afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa basarihi ghishawah. Dalam Al-Jathiyah, Allah kata, kamu tak tengokkan orang yang mengambil kehendak dia sebagai Tuhan dengan meninggalkan Allah, maka Allah menutupkan pendengaran dia dan hati dia walaupun dia memiliki ilmu. Maka itu menunjukkan apa ikhwan? Itu menunjukkan kepada kita bahawa Allah keluarkan diri dia sebenarnya. Kenapa jadi lagu tu? Kerana bila manusia belajar ilmu bukan di atas manhaj yang betul, itulah dia. Kalau manhaj kita betul, kita akan follow Nabi. Kita akan korbankan iradah nafsi kita, kemahuan diri kita, kita nak bagi sama juga dengan Nabi. Itulah kita di atas manhaj yang betul. Kata orang Jawa, day by day, man by man. Kita training hati kita supaya kita ni exactly macam Nabi. Itu tanda manhaj kita betul. Tapi kalau hari demi hari kita pelan tak sama dengan Nabi, jalan kita tak betul. Mana boleh betul?
Dan kerana itu ikhwan, pelajaran dalam agama ni dia start dengan akidah. Di manakah tempat kita belajar akidah? Pada 2 kalimah syahadah. Di situ kita belajar akidah. Dari situlah dia meletak manhaj ilmu. So kalau dia lebih daripada itu, dia keluar daripada itu, kita akan lihat zallah dia punya penyelewengan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Tak nampak lah sahabat. Seri mata dalam kereta. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kesesatan utama tarekat Naqsyabandi Al-Aliyah? Sahabat, ini label mufti sahabat. Saya tak boleh terlibat sahabat. Pasal ini fatwa. Ini masalah fatwa. Saya soalan saya Razal. Pasal dia pun mufti, nak jumpa mufti. Bukan dia label lah syau sahabat. Jadi mungkin Ustaz boleh explain personally lah. Saya tak boleh. Saya label. Kita mungkin buat Sebenarnya sedang menjadi fatwa. Fatwa ni dia, benda tu satu benda dibahas, ya ke tak, dia macam kes dilawan di mahkamah, kita tak boleh komen. So kita kena lihatlah perbentangan dia. Ya. Mohon Ustaz huraikan tentang hadis rambut dilepaskan tidak diikat ketika solat supaya setiap helaian rambut yang jatuh dapat pahala. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala maha mengetahui. Memang ada riwayat itu berkenaan dengan cucu Nabi pesan bila solat jangan ikat rambut, maka disuruh lepas. Orang lelaki Arab kan rambut dia panjang, Nabi kita ikat di luar solat. Nabi kita ikat luar solat, tapi janggut jangan ikat. Nabi kita luar ataupun dalam solat, janggut jangan ikat. Nabi tak suka orang lelaki ikat janggut. Ikat rambut boleh luar solat, tapi bila nak solat lepas. Satu, ulama kita bahas, kalau satu orang itu dia ikat juga rambut dalam solat, apa hukum? Ulama kita khilaf tentang hukum, sama ada makruh ataupun haram. Dia bukan mutlak haram. Ulama fuqaha kita meletakkan dia di bawah bab peradaban solat saja, bukan perkara yang membatalkan solat. Dia bukan benda yang melibatkan solat itu sah atau batal. Dia cuma peradaban untuk lelaki-lelaki. Peradaban. Perempuan kalau rambut dia pendek tak ada masalah lah, tak apalah. Tapi kalau rambut dia panjang, macam perempuan India, rambut dia bukan panjang macam perempuan Melayu, rambut dia sampai ke paras pinggang dia, maka dia akan buatlah sesuatu. Kalau dia ikat rambut dia tu ada sebab, kerana hukum dia ulama tak mencapai haram, maka masih lagi ada dia punya perbahasannya. Kalau dia ada keperluan, dia tak ikat rambut dia boleh kacau, banyak kali dia nak kena buat muka dia lagu tu kerana panjang sangat bagi perempuan, maka itu lebih afdal dia ikat. Tapi kalau dia lepas tak mengganggu apa-apa, maka melepas itu jauh lebih baik. Kemudian perkara supaya rambut itu juga sujud kepada Allah, itu tak disebut dalam riwayat. Itu mungkin disebut dalam bentuk apa, satu orang rasa itu hikmah dia. Satu orang rasa, saya rasa ni kot hikmah dia. Macam kita rokok. Ada ulama tak membenarkan tangan bila kita pegang lutut, tangan kita jangan, jari kita jangan bukan ke sini, dia mau macam ni, ke bawah, atau kita sujud tak mau sengit sikit, ini semua kena ke kiblat. So, ada ulama memberi hikmah dia supaya setiap jari itu menghadap ke kiblat dan sembahyang. Mungkin, tapi riwayat tak menjelaskan demikian. Cuma kita kata mungkin dia duduk di bawah bab hikmah. Boleh terima, tapi jangan melampau. Dia kata rambut pun sembahyang. Iyalah, dah tuan sembahyang, rambut pun sembahyang lah. Bukan makna rambut tu yang sembahyang. Hakikat yang sembahyang tu diri tuan tu. Rambut sebahagian daripada diri kita. Kata hang tahu tak, hang sembahyang, rambut hang sembahyang tak? Punggah. Hang sembahyang, tangan hang sembahyang tak? Janganlah merepek lebih sangat. Ni sagi masalah lah pula. Lebih merepek tak tentu hala. Jadi sekadar sunnahnya kita kata lebih menepati sunnah,
laki-laki lepaskan ikatan rambut ketika solat. Dan cucu Nabi Al-Hasan, dia tengok orang semayang, laki-laki tengah semayang ikat rambut, dia pergi gunting ikatan tu, dia bongkarkan. Dia kata cara lagu ni lah Nabi ajak kami semayang, bukan cara tadi, walaupun tengah kawan tu semayang. Maka itu jauh lebih afdal, tapi tak masuk hukum haram. Begitulah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Berkaitan dengan ayat surah Al-Ankabut ayat 45 kan, yang berkaitan masalah tentang syurga. Ya. Semuanya solat mencegah kita daripada syiar dan munkar. Ya. Setengah tafsiran yang kita dengar, selagi mana kita tak mencapai maksud ayat ni, mana kita solat dan kita masih berkenalan dengan melakukan syiar dan munkar, maknanya kita tidak mencapai kesempurnaan solat. Adakah tafsiran itu betul? Dan adakah itu juga tanda solat kita tak ada firman? Ya. Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita kata tafsiran itu dapat diterima, tapi jangan lajak jangan lajak. Sebab ada orang perkataan dia tatanha anil fahsya'i wal munkar. Perkataan fahsya dalam bahasa Arab juga dalam bahasa Quran, dia merujuk pada makna zina. Fahsya dan munkar. Munkar ni dia merujuk pada makna zalim orang. Jadi kalau orang tu semayang, dengan semayang tu akan terjaga diri dia daripada fahsya. Tak mungkin fahsya kan. Tatanha bermakna tanha. Semayang tu, dengan dia semayang tu, kok mana pun akan tengoklah, semayang tu akan menyedarkan dia perbuatan dia buat tu salah. Dia tak akan terus dalam perbuatan tu. Perkataan dia tatanha dengan mudhari' kan. Semayang tu akan gerak dia macam orang tidur, jam bunyi, jam tak sedar lagi dia, jam tu nanti bunyi sampai dia kejutkan dia. Bukan makna dia tak terlajak, dia terlajak, akan sedarkan dia, aku salah. Kerana melihat kepada hadis-hadis yang ada, sahabat datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, inni qad zanaitu, saya zina ya Rasulullah. Takkan nak kata sembahyang sahabat tak diterima. Imam Nasafi menulis tafsir yang sangat hebat, tafsir Nasafi. Dia sampai ayat daripada surah Al-Hadid. Al-Hadid menyebut wa kullan wa'adallahul husna. Allah kata, dan kesemua mereka dijanjikan oleh Allah dengan syurga. Imam Nasafi menyatakan, di sisi ahlu sunnah, semua sahabat Nabi ahli syurga. Kerana kullan adalah para sahabat. Itu akidah ahlu sunnah. Tiba-tiba ada sahabat datang mengaku dia buat zina. Takkan kita nak keluar daripada ahli syurga? Dan Quran kata dia ahli syurga. Dan Nabi kita, dak, hang bukan zina, hang pegang aja perempuan tu. Dak, saya yang buat, saya tahu. Nabi kita, dak, hang peluk je dia. Nabi duk alih, tak mau dengar aib orang. Kita ni pula buat program, suruh orang bayar duit cerita aib. Saya tak boleh bayang orang ni jadi lagu mana. Kita tutup aib. Dan orang ni pula berpusu-pusu pergi bayar duit nak cerita aib. Unreasonable. Kata orang Jawa. Kata orang Jawa. Unreasonable. Ghairu ma'kul. Tak boleh fikir. Bukan kata kita, undertaker pun tak boleh fikir. Tak boleh fikir. What is going on? Apa ni? Banyak beratus-ratus hanya nak pergi cerita aib. Dan kita berkeyakinan bahawa dengan menceritakan aib peribadi ada manfaat. Siapa yang bagi tahu benda ni? Akhirnya ada sahabat dihukum rejam. Kan? Ma'iz. Lepas tu Nabi kata, kalaulah dibahagikan taubat satu orang ni, 70 orang Madinah boleh dapat manfaat taubat dia. Artinya kalau kita terjemah dengan makna literal, kalau kita sembahyang, kita tak akan terlibat dengan mungkar, dan kalau kita masih terlibat dengan mungkar, itu petanda Allah tak terima sembahyang kita. Macam mana sahabat ni? Maka itu merujuk pada makna apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah kata kau sembahyang.
Nanti semayang tu dia akan memalukan kau untuk melakukan fahsyak dan munkar, dan dia akan sedangkan kau. Kau cepat insaf bila terlibat dengan fahsyak dan munkar, dan semayang tu akan polish dosa kau. Itu berdasarkan riwayat. Imam Ibn Katsir cerita turunnya surah Hud berkenaan dengan ayat innal hasanati yudhhibna sayiat. Sahabat mengaku kata, bukan sahabat mengaku, ini sahabat yang bernama Ka'ab bin Amru. Dalam riwayat At-Tirmizi, ada satu perempuan dia pun masalah sikit. Dia meniaga kurma dekat, macam rumah ke rumah. Mai rumah Ka'ab bin Amru menjaga kurma. Ka'ab bin Amru tengok kurma dia. Ka'ab bin Amru sudah kata, kurma aku yang duduk dalam rumah lagi baik daripada kurma. Aku nak beli buat apa? So perempuan ni sudah naik angin. Apa dia buat? Dia tolak pintu rumah Ka'ab, dia terus pergi ke dapur nak tengok kurma tu. Ka'ab bin Amru, perempuan Arab boleh buat lagu tu time tu, kira perempuan ni dahsyat lah. Power lah perempuan ni. Bila perempuan berani masuk rumah jantan lagu tu, agak-agak jantan Arab jadi macam mana? Mana boleh perempuan lebih daripada aku, hang nak buat gila. Nanti kalau jantan-jantan lain tahu, dia pun nanti kata aku darai. Tak boleh. Dia masuk, dia nak halang perempuan ni. Dia kata dekat Nabi, aku tukar niat aku. Aku peluk perempuan ni, aku tolak dia atas katil. Bila aku tolak dia, aku teringat, astaghfirullahalazim, apa yang aku buat ni? Perempuan tu pun terkejut, dia lari keluar. Ka'ab bin Amru jumpa Nabi, jumpa Abu Bakar. Dia cerita, kata, Abu Bakar tolonglah apa aku dah buat ni. Abu Bakar kata, Ka'ab, kau bertaubat pada Allah, kau tutup cerita ni, jangan cerita kat siapa, nanti Allah tutup aib kau. Dia tak puas hati dengan jawapan Abu Bakar. Dia pergi cari Umar. Umar jawab sebiji macam Abu Bakar jawab. Dia tak puas hati juga. Dia kata takkan mudah lagu tu kot. Dia kata tak boleh, nak kena cari Nabi, nak kena cerita. Bila dia cerita kat Nabi, Nabi tanya sepatah. Nabi kata, Ka'ab, perempuan yang hampir peluk tu, perempuan yang jual kurma tu kah? Kata dia. Nabi sebut sifat perempuan tu. Ka'ab kata dia. Nabi kata, Ka'ab, astaghfirullah, hantar tak perempuan tu siapa dia? Dia bini orang, Ka'ab. Dia suami dia sekarang ni duk ada sabilillah. Suami dia amanah kepada kita, tolong tengok bini dia. Pasal apa hampir buat lagu tu? Ka'ab dia dengar lagu tu, dia tak boleh menyawa. Alamak. Nabi beralih muka, tak mau tengok muka Ka'ab. Nabi beralih. Betul Nabi tengok dia balik. Nabi pusing, Nabi tengok dia, Nabi senyum kat dia. Nabi kata, Ka'ab, Allah turunkan ayat untuk dalam surah Hud. Innal hasanati yuzhibna sayyiat. Allah kata, apabila kita buat kebaikan, maka kebaikan itu akan memadamkan kesalahan kita. Kebetulan masa Nabi sebut tu masuk waktu sembahyang Zuhur atau Asar. Maka Ka'ab sembahyang dengan Nabi. Nabi kata, bukankah kau dah sembahyang, maka kesalahan kau diampun oleh Allah. Maka itu dalil kepada kita makna tatanha anil fahsya'i wal munkar. Saya sembahyang, petanda saya sembahyang, siapa pun tak boleh goda saya. Oh no. Sebab nak goda kita bukan orang, setan. Dia lagi dahsyat daripada kita. Iblis no. Tapi apa akan jadi dengan ibadat ni? Dia cepat sedarkan kita. Astaghfirullahalazim. Kita mohon ampun pada Allah. Itu adalah ruh kepada salat. Boleh sana? Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Alhamdulillah, kalau tak ada bagus, pasal memang betul-betul time. Bila ada betul-betul time, dia cabut soalan. Saya cuma nak sebut sikit, sahabat sebut saya tadi apa mikroskop yang baru tu? Teleskop James Webb. Itulah ya ikhwan, Allahu akbar. Allah menunjukkan kebesaran dia. Allah bagi tahu dia sebagai pencipta alam. Kita orang beriman, kita beriman. Kita
kita yakin. Tapi mai satu masa Allah bawa bukti. Subhanallah. Apa yang manusia tengok di alam angkasa raya, manusia tak boleh fikir. Orang boleh tengok sekat bawah, berapa juta dia hantar ke depan? Ke belakang. Berapa juta? 13.5 bilion. 13.5 bilion tahun silam. Kita boleh tengok kesan dia sekarang. Ya Allah bercerita dalam surah Zukhruf. Allah bercerita macam mana Allah buat bintang. Allah kata bintang itu dia akan beranak. Hari ni kau tengok dia satu. Kau tengok lagi dia akan bertambah. Kosong dia akan bertambah. Kita akan terkejut. Dan sebahagian daripadanya kata Allah, ketika kau tengok dia dah tak ada dah. Kita hanya tengok keturunan dia. Subhanallah. Apa yang Quran sebut dulu tak dapat nak dilihat semua. Yang turun kat kekasih Allah, dia orang benar, dia sadiqul masduq. Maka Quran itu dipanggil misdaq. Misdaq apa dia? Pembenar. Quran datang sebagai pembenar. Hari ni orang jumpa alat-alat Allah Ta'ala bagi, boleh tengok. Itu pun hanya satu angle je orang tengok. Tengok satu angle. Tengok galaksi punya banyak. Tak tengok lagi sudut sebelah. Ya Allah. Masih lagi di langit pertama. Allah Maha berkuasa, ikhwan. Kita menyatakan ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azaban nar. Kita ucaplah dengan perkataan kekasih Allah Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Allahu akbar. Semua ni menambahkan, subhanallah, lebih membuktikan kita kebesaran Allah. Dulu saya ingat kita belajar di kampung. Tok guru kampung-kampung ni, sesuai dengan masa dia, kondisi dia, dia nak ajak kata Allah ni Maha Esa kepada orang kafir ni. Allah ni satu, tak banyak. Dia tak ada lah contoh sains ni. Saya ingat lagi masa mengaji dulu, dia bawa contoh cara fikir kita kan. Dia kata dekat Cina-Cina ni yang dekat-dekat duduk dengan kawasan pondok, dia kata kalau hang pergi satu pameran lukisan, hang tengok satu lukisan yang cantik, elok, lepas tu hang pergi ke Singapura, hang jumpa lukisan yang sama. Lukisan yang sama, cantik, hang teringat, hari tu tengok kat mana? Ni pameran di Malaysia. Pergi Singapura tengok lukisan yang sama. Dia tanya dekat orang kafir ni semua, dia kata hang boleh faham apa? Hang boleh faham, kata pelukis dia adalah pelukis yang sama. Tak payah syak wasangka sebab lukisan dia sama. Itu dia bagi contoh sesuai dengan Cina zaman tu lah. Cina lain dah kokok lain lah. Cina zaman hari tu, orang kafir hari tu, dia dengar, dia anggur, dia kata haji, you cakap ada betul ya. Kita Allah, dia kata Allah Maha Kuasa. Hang duduk atas darat, hang tengok ada bukit, ada pokok, hang selam masuk dalam laut, hang akan tengok benda yang sama. Apa yang ada atas darat, yang itulah ada dalam laut. Sampai gunung berapi pun ada. Kalau kata atas darat ni ada sungai, dalam laut pun ada sungai. Atas darat ada ayat tawak, dalam laut pun ada ayat tawak, dia kata. Oh haji, dalam laut mana boleh ada sungai? Cina, cara dia lah. Hari ni orang jumpa laluan sungai dalam laut, ayat tawak ada dalam laut, gunung berapi dalam laut, kehidupan dalam laut. Kata apanya hang tengok sama, artinya pencipta langit, pencipta bumi adalah Tuhan yang sama. Hari ni zaman teknologi tinggi kan, Allah bawa sesuai dengan zaman punya bukti ya. Kau tengoklah, hari ni orang dah tak pakai logika lagu tu, orang pakai benda sains, guna satu makhluk lain pula, sains yang dapat dilihat fakta dia, kebesaran ilahi. Maka Allah tunjuk kebesaran dia. Apa yang dia cakap pasal matahari, pasal bulan, pasal alam. 44 daripada surah Al-Isra. Allah cerita macam mana disusun langit satu persatu. Disusun. Dan akhirnya kita tak pasal Isra Mi'raj berlaku. Iz yaghsha sidrahu. Bila Muhammad nak di Mi'raj kan, Allah kata kami tukar perjalanan Muhammad.
kami gunakan cahaya Jibril. Muhammad tak berjalan dengan dia punya apa, naluri insan. Sebab dia naik akan ada masalah telinga, pernafasan, tak boleh dah. Maka dia diseliputi dengan satu cahaya naik ke atas. Maka benarlah, makin kita nak makin naik, kita dah tak pakai kilometer, dah tak pakai apa, kita dah pakai cahaya, kelajuan cahaya. Dan Jibril daripada Sidratil Muntaha, apa kata suratul Najmi, duduk di sana, summa dana fatadalla, dengan pantas dia dengan cahaya tu, dia duduk di Sidratul Muntaha paling atas, dia kata, dia ingat je nak jumpa Nabi, dia telah berada di sebelah Nabi. Lajunya cahaya yang Allah buat. Hari ni orang jumpa apa yang Allah sebut. Satu masa nanti orang tak akan mampu tolak Isra' Mi'raj itu benar menurut kajian ilmu-ilmu teknologi ni. Dulu orang bercakap lagu tu lah. Orang bercakap kan, ambil ikan, buah dalam apa? Buah dalam jak, ikan di laut tu, ambil lah ikan ke sotong ke ketang udang 2-3 ekor, buah api, tapak Sulaiman buah satu. Buah dalam jak ayat masin, berkeluar daripada laut, ajak dia ronda semua. Start motor kereta, bagi sotong tengok Bukit Bintang macam mana, cerita bawa pi Petronas lagu mana, cerita pi habis sampai Doset Hotel. Cuma jangan bagi jak tu jatuh parit sudah. Jalan semua. Oh, sotong semua tengok habis. Lepas tu habis 2-3 jam jalan, pi ambil balik jak tu, pi corok balik dalam laut. Sotong-sotong hak duduk dalam laut tu mencari kawan depa. Hai, hang pergi mana? Ui, aku tengok Petronas tu. Bangunan dia tinggi. Sotong-sotong lain kata, hang jangan duk pelemah kami. Cuba hang suar domoi hang naik ke atas, hang boleh menyawa lama mana? Ikan boleh cerita. Dia tengok KLA 1, KLA 2. Di mana KLA tu? Luar daripada laut. Ikan-ikan lain dengar, ambil betul. Hang kena ketum ke? Tak. Aku tengok betul. Hang pi dengan apa? Aku dibawa pi. Ada orang bawa aku pi. Itu cerita contoh lama, klasik. Hari ni Isra' Mi'raj dapat dibuktikan dengan teknologi lagu ni. Dan melepasi keluasan langit. Allah kata langit pertama ni punya luas. Punya luas. Dan tak ada siapa boleh tembusi langit pertama. Dahsyat. Allah tunjuk ke kita mukmin, bertambahlah kekhusyukan kita pada Allah. Allah, kita tadi kata la haula wala quwata illa billah, sangsikan kita dengan haul dan quwah Tuhan. Dekat problem yang kita hadapi ni, mestilah kita yakin sepenuhnya Allah akan selesai. Dia tu jaga galaksi. Lepas tu nak kena terang pula kat orang kampung, galaksi tu binatang apa? Dia bila kata galaksi, saya dia ingat macam buah moktan. Masalah lah pula. Galaksi pergi habaq kat orang NASA, dia tahulah. Pergi habaq Allah, dia kata galaksi biasa. Tak biasa pakcik, oi. Ini benda besar. Tapi itulah innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau tak ada, hanya sekadar itulah. Terima kasih kepada sahabat kita Sahibul Bait, kepada jemaah semua yang sanggup tunggulah dengan orang tua-tua lagu saya ni kajian meletiak. Dia bukan apa dah kajian meletiak, tapi sanggup tunggu tu. Terima kasihlah banyak-banyak. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah berkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.